Hai semua. Hari ini kita akan buat tutorial cara membuat kuis menggunakan Quizizz. Jom kita mula. Tekan Quizizz dan masuk. Setelah Anda berjaya, paparan yang Anda akan lihat adalah seperti paparan di dalam video ini. Jika Anda menekan butang Create, Anda akan melihat dua butang lagi, yaitu Quiz dan Lesson. Seterusnya, jika kita menekan butang Explore, sebenarnya kita boleh melihat tajuk-tajuk kuis yang cikgu-cikgu lain pernah buat dalam Quizizz ini. Dan yang menariknya, kita juga boleh kongsikan link kuis tersebut kepada pelajar kita. Jadi, dekat situ kita sebenarnya boleh menjimatkan masa kita. Saya bagi satu contoh. Contohnya, saya mengajar subjek sejarah. Jadi, saya cari dekat bahagian Explore sejarah tingkatan 1. Dan dekat bawahnya pula ada dua lagi butang yang berwarna ungu. Pertama, kita sebenarnya boleh membuatkan kuis tersebut menjadi kuis secara live. Dan yang kedua ialah kita assign homework. Untuk hari ini saya akan tunjukkan cara untuk assign homework kepada pelajar kita. Step yang pertama, kita setkan masa mengikut kesesuaian kita. Step yang kedua, kita pilihlah tarikh yang kita nak. Last step, kita tekan butang assign. Actually sebelum tu kita juga akan lihat banyak lagi setting dekat bawah-bawah tu. Contohnya kita nak setkan sama ada kita nak guna muzik, ataupun kita nak guna leaderboard, ataupun kita nak hadkan masa dia. Sebenarnya kita boleh setkan dekat bahagian bawah itu tadi. Setelah tekan butang assign, paparan yang Anda akan lihat ialah kod untuk join kuis tersebut. Jadi kalau Anda boleh lihat dekat paparan itu tadi ada link yang sebenarnya kita boleh copy dan kita letakkan di Google Classroom maupun WhatsApp kita. Saya bagi satu contoh bagaimana pelajar kita akan masuk dalam game Quizizz yang kita sudah buat tadi. So, seperti biasa, mereka juga akan menekan Quizizz. Next, mereka akan tekan butang Join. Selepas itu, mereka akan masukkan pula kod untuk main permainan Quizizz tersebut. Setelah selesai, tekan butang Join yang berwarna ungu. Jika berjaya masuk, maka inilah paparan yang kita akan lihat sebagai player untuk game Quizizz ini. Kita juga boleh menggalakkan pelajar kita untuk menggunakan nama mereka sendiri semasa menjawab kuis ini. Bila dah selesai tulis nama, maka mereka akan nampak skrin seperti ini dan mereka kena tekan butang Start Game. Dan dalam masa yang sama, mereka boleh menjawab soalan kuis di dalam Quizizz yang kita sudah sediakan tadi.
Setiap kali mereka berjaya menjawab soalan, mereka akan diberikan poin-poin yang tertentu. Kita kembali ke dashboard kita lihat lagi langkah yang seterusnya. Jika Anda menekan butang My Library, sebenarnya kita boleh melihat kuis-kuis yang kita telah bina sebelum ini, dan secara otomatik kuis tersebut akan masuk di dalam library kita sendiri. Macam contoh saya dekat situ, saya belum lagi buat sebarang kuis, jadi tidak ada kuis yang dipaparkan dekat library saya. Apa yang Anda dapat lihat, Anda cuma boleh melihat bahagian reports, di mana di awal video tadi kita ada assign homework kepada pelajar kita, jadi kita boleh lihat markah mereka, kita boleh lihat ranking mereka dekat bahagian reports. Baiklah, tanpa membuang masa, kita lihat konten utama kita pada hari ini, iaitu cara membuat kuis menggunakan Quizizz. Pastikan kita memberikan nama kepada kuis kita tersebut dan pilih subjek berdasarkan subjek kita sendiri. Jadi macam saya pilih subjek history sebab kuis yang saya nak buat ini ialah kuis berkaitan dengan sejarah. Bentuk kuis yang kita nak buat tu terpulang kepada kita macam mana kita nak buat. Untuk yang pertama ni, saya akan tunjukkan tutorial membuat kuis menggunakan multiple choice. Actually, dekat kuis kita tu, kita juga boleh masukkan gambar dan juga audio. Maksudnya kita boleh gunakan suara kita untuk menanyakan soalan di dalam Quizizz tersebut. Okay, kalau anda boleh lihat ada butang kecil dekat tepi itu. Disitulah kita nak masukkan gambar, audio dan sebagainya. Untuk pilihan jawapan multiple choice, kita letakkan jawapan kita. Kalau macam saya nanti, saya akan letakkan 4 pilihan jawapan dan saya akan tandakan tik untuk jawapan yang betul. Untuk timer soalan kuis yang kita buat, kita boleh setkan timer dia. Kita nak masa dia lebih panjang ataupun kita nak masa dia lebih pendek. Seterusnya, kita bina soalan menggunakan text box. Sebenarnya text box dengan multiple choice yang kita buat mula-mula tadi tidak jauh beza. Kaedah yang kita gunakan di multiple choice tadi kita apply semula dekat bahagian text box ini. Bentuk kuis yang ketiga yang kita akan buat ialah fill in the blank. Okey, contoh yang saya buat, soalan dia, nyatakan 6 contoh sumber sekunder. Jadi, untuk pilihan jawapan, saya akan tulis 6 pilihan jawapan dekat ruangan tersebut nanti.
Untuk soalan berbentuk fill in the blank, kita boleh adjustkan masa dia menjadi lebih panjang kerana mungkin soalan ini pelajar akan mengambil masa yang lama untuk mencari jawapan. Next, kita buat kuis menggunakan poll atau undian. Untuk soalan bentuk ini, tidak ada jawapan yang betul dan tidak ada jawapan yang salah. Sebab poll ini kita nak tengok jawapan mana yang paling ramai pelajar jawab. Contoh soalan yang saya buat dekat situ ialah, pada pandangan anda, bagaimanakah kaedah yang sesuai digunakan ketika merakam temu bual secara lisan? Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk soalan bentuk ini, sememangnya tiada jawapan yang betul dan tiada juga jawapan yang salah. Next quiz yang kita akan buat quiz yang berbentuk open-ended. Untuk soalan berbentuk open-ended, kita boleh gunakan kaedah yang sama untuk soalan subjektif dan soalan esei. Sebab kalau macam dalam paper sejarah, memang ada soalan yang berbentuk subjektif dengan esei. Jadi secara tidak langsung, bila kita buat soalan ini menggunakan kaedah open-ended, pelajar itu sendiri boleh menjimatkan masa sebab mereka cuma type saja jawapan di telefon ataupun menggunakan laptop mereka sendiri. Mari kita lihat contoh soalan yang saya bina untuk kuis berbentuk open-ended. Contoh soalan, perairan negara kita menjadi laluan utama perdagangan antarabangsa sejak dahulu. Bincangkan cara atau usaha memelihara dan memelihara khazanah daripada kapal dagang yang telah tenggelam. Untuk tema kuis tersebut, saya letakkan 5 minit untuk memberikan ruang kepada pelajar menulis jawapan. Setelah kita menyiapkan kuis tersebut, kita bolehlah pergi ke step yang seterusnya. Kita boleh letakkan gambar sebagai muka depan untuk kuis kita tersebut. Jadi untuk gambar tu, saya akan gunakan gambar daripada Google.
untuk gambar tu kita gunalah gambar yang bersesuaian. Kalau gambar tu memang sudah ada dekat laptop, kita boleh terus upload. Lepas tu kita pilih bahasa yang kita nak. Kalau macam saya dekat situ saya gunakan bahasa Inggeris. Dan untuk grade dia, saya pilih grade 7 sebab grade yang ditulis dekat quizzes itu mengikut standard grade negara barat. Jadi kita letaklah mana-mana grade. Jadi macam contoh yang saya buat, saya letakkan grade 7. Dan jangan lupa tekan butang dekat public itu. Okay, kalau kita nak privatekan kita punya account, kita boleh tekan private. Kalau kita nak publishkan supaya orang awam, orang lain boleh lihat, kita boleh buat juga. Untuk quiz yang saya buat tadi, saya pilih public, visible to everyone. Dan seperti biasa, kita boleh copy link quiz yang kita sudah buat tadi ke dalam Google Classroom, WhatsApp ataupun Telegram. Jadi nanti apabila cikgu-cikgu pergi ke ruang My Library, kita akan tengok tadi video yang kita sudah siapkan. Dan step yang saya ada sebut pada awal video tadi, kita ulang lagi semula. Kita nak setkan quiz tersebut sebagai quiz secara live, boleh. Kita nak setkan quiz tersebut sebagai assignment pun boleh. Lepas itu, kita bolehlah pergi cek ke bahagian report. Kuis yang sudah dijawab akan masuk di bahagian report. Baiklah, itu saja untuk entry video kita pada hari ini untuk tajuk quizzes. Jadi pada next contents, saya akan share lagi bagaimana kita nak buat slide menggunakan quizzes. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.